Jian muslimat, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, para ahli ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, masa dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita untuk sama-sama ya kita teruskan lagi pengajian duha kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita teruskan muka surat berapa kita ya? Muka surat 17. Baik, muka surat 17 bererti kita masih lagi berbicara berkaitan dengan sifat-sifat hati yang sentiasa ingat Allah. Ya, bila mana hati kita sentiasa ingat Allah, sama ada ingat itu secara umum, ingat nikmat Allah, ingat pemberian Allah, ingat Allah yang cipta kita, ingat Allah yang hidupkan kita, ataupun ingat itu secara khusus dengan menyebut Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar di hati kita, maka di saat itu hati kita akan terbentuk dengan sifat-sifat. Di antaranya, kita teruskan lagi pada pagi ini. Pada minggu yang lepas kita baca sampai yang keberapa? 3. Bukan minggu lepas pula, bulan yang lepas. 2 ya. Maka hari ini kita sambung yang ketiga tu ya. Baik, salah satu hati ni penting yang ada pada diri kita ialah yang dinamakan Al-Qalbul Munib. Hati yang bertaubat. Ya, hati yang bertaubat. Kita sedia maklum bahawa bila mana kita melakukan dosa kepada Allah, dosa tu dia melekat di mana? Di hati. Tu kita dah sedia maklum ya. Dosa tu dia melekat di hati. Bila mana dosa tu dia melekat di hati, lama kelamaan hati tu dia boleh mati. Atau hati tu dia boleh keras. Atau hati tu dia boleh lalai. Maka macam mana nak kembalikan hati tu supaya dia kembali ingat Allah? Maka kena ada zikir. Bila mana hati tu ada zikir, yang lemah dia jadi kuat, yang mati dia jadi hidup balik. Nak tahu hati tu hidup tak hidup, dia mula rasa menyesal terhadap dosa. Okay? Maka bila mana dia mula rasa menyesal terhadap dosa, maka dia pun melafazkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau yang panjang yang kita baca tu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ketika itu hati kita dinamakan hati yang bertaubat. Paling-paling kurang kalau dia tidak menyebut astagfirullah, dia datang rasa menyesal. Puan-puan ada tak kadang-kadang rasa menyesal? Ialah menyesal terhadap apa yang kita buat. Allah perintah kita tak buat, Allah larang yang tu yang kita buat. Kadang-kadang kita menyesal juga, Allah perintah, bukan kita tak buat pun, tapi kita lengah-lengah. Kadang-kadang bukan kita tak buat pun, tapi kalau kita buat, tak sempurna main-main. Ya, sebenarnya, kalau nak banding dengan solat, dengan makan, mana lebih bersungguh? Ada soalan tu pula kan. Betul akak ya? Rasa-rasa makan lagi bersungguh nak banding dengan solat. Nak makan tu pergi ke pasar dulu. Sebab tu orang ni, kalau dia nak solat, dia pergi ke masjid, tu maknanya okey tu, bersungguh. Dia nak solat, dia pergi surau, tu bersungguh. Sebagaimana dia nak makan, dia pergi kedai makan dulu. Dia pergi ke pasar, dia beli. Habis masa mana kat pasar? Ni dah balik dah pasar, daripada pasar. Ya, pergi, balik, memasak pula berapa jam. Walaupun nampak makan berapa minit aja. Makan boleh jadi setengah jam, tapi sebelum makan setengah jam tu pergi ke pasar dah berapa jam. Pergi dan balik, duduk kat pasar berapa jam, balik rumah pula memasak berapa jam. Bersungguh. Mula makan pula bukan satu jenis. Satu solat Zuhur je, dia tak campur macam mana. Kalau ba'diyah Zuhur, qabliyah Zuhur. Yang ni makan ni berapa? Tom yamnya, supnya, apa lagi? Mana yang bersungguh? Yang ni yang kadang-kadang, ya Allah, aku dalam bab makan aku bersungguh. Makan dengan tidur. Tidur lagi bersungguh. Betul ya? Ke makan lagi bersungguh dengan tidur? Makan berapa jam sekali makan? 1 jam lah paling lama. Tidur 8. Jadi kalau kita kata, ya Allah, benda-benda begini ni kadang-kadang, ya Allah, menyesal. Sebab tu akhir-akhir umur ni, kita dah mula rasa nak kurang dah tidur. Dah lama dah tidur, maka bangun malam. Itu maksud dia. Nak kurangkan makan. Kemudian, berpuasa. Supaya Allah nampak kesungguhan. Tapi bila mana timbul benda begini, dia akan rasa menyesal. Dia sebenarnya menyesal ni, orang ahli syurga masuk syurga pun menyesal. Bagaimana yang masuk neraka, tak tahulah apa cerita. Okeylah, tak apalah. Walau bagaimanapun kita nak satu rasa dalam hati kita, hati yang sentiasa bertaubat, itu dinamakan hati yang sentiasa ingat Allah. Baik, mana dalil Quran hati yang bertaubat? Surah Qaf
ayat 33. Surah Qaf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man khasyiyar rahman. Man. Kita boleh terjemah man ni orang yang. Boleh juga kita terjemah sesiapa yang. Siapa-siapa sekalipun. Yang mana khasyiyar rahman takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Bil ghaib, sedangkan dia tidak kelihatan olehnya. Allah Ta'ala ni ghaib. Apa makna ghaib? Yang tak nampak. Yang tak nampak tu sebab Allah atau sebab kita? Sebab kita, bukan sebab Allah. Allah Tuhan yang maha nyata. Huwal awwalu, dialah Tuhan yang maha awal. Wal akhiru, dia adalah Tuhan yang maha akhir. Wal zahiru, dialah Tuhan yang maha zahir. Apa makna zahir? Nampak, jelas. Habis kenapa kita tak nampak? Itu bukan masalah Allah, diri kita yang tak nampak. Okey ya? Waja'a, dan dia datang, orang tersebut tadi, datang bertemu dengan Allah di akhirat nanti, biqalbin munib, membawa hati yang bertaubat. Ini dalil Quran yang mengatakan ada jenis hati manusia ni, sentiasa dia minta maaf dengan Allah. Sentiasa dia beristighfar kepada Allah. Itu hati yang bertaubat. Puan-puan kalau tak ada hati ni lagi, ni bahaya. Tambah-tambah homo yang macam kita ni kan. Macam kita lah ya. Ke macam puan-puan. Macam kita. Ya. Macam kita ni sama lah. Sama. Kena ada hati yang sentiasa menyesal. Maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Itu dalam hati, dalam hati. Ya. Janganlah campur aku dalam neraka ya Allah. Aku tahu aku banyak dosa ya Allah. Masukkanlah aku ke syurga ya Allah. Walaupun aku tahu yang amal aku tak banyak ya Allah. Tuan-tuan kena bercakap dalam hati tu, sentiasa berhubung dengan Allah. Baik. Kita lihat sekejap huraian Imam Ibn Katsir yang tulisan merah tu kan. Huraian ringkas hati yang bertaubat. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, dia bertemu dengan Allah. Maknanya, apa maksud orang yang takut kepada Tuhan Ar-Rahman, kemudian dia datang dengan sebuah membawa hati yang bertaubat? Maksudnya, dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, dengan hati yang suci, dan bertaubat kepadanya, kepada Allah, serta tunduk di sisinya. Ada 3. Hati yang bertaubat ni ada 3. Pertama, hati itu suci, bersih. Kenapa? Kerana taubat tu daripada dosa. Dosa tu kekotoran yang ada di hati. Bila mana dia bertaubat, hati dia jadi bersih. Yang kedua, apa makna taubat? Taubat tu dalam bahasa lain. Taubat bahasa Arab. Bahasa Arab yang lain, rujuk. Hati yang ingin rujuk pada Allah, balik pada Allah. Ya. Minta maaf kita sebut macam orang minta maaf lah ya. Kita minta jauh, macam orang bercerai kan. Kemudian dia boleh rujuk. Rujuk. Apa makna rujuk? Balik kembali pada pasangan dia. Jadi taubat ni salah satu makna. Di antara banyak-banyak makna yang lain, menyesal dan sebagainya, taubat juga memberi makna hati tu balik kembali pada Allah. Setelah dia lalai. Tuan-tuan dan puan-puan, hati ni, dosa hati yang paling besar, lalai daripada Allah yang Maha Pencipta. Ni kata ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Dosa hati yang paling bahaya, yang paling besar adalah lalai daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab tu solat di saat kita menghadap Allah, marahnya Allah di saat hati kita lalai. Sehingga dikatakan, fawailul lil musallin. Neraka wil orang yang solat. Kalau kita fikir pada akal kita yang tak sempurna, sudah tentu, yang lemah, sudah tentu kan. Alah, janji solat. Ke, ya? Okey lah tu, dia solat tu. Daripada langsung tak solat. Cuma tak khusyuk aja. Tak boleh. Ya. Kita pun terasa macam puan-puan kan. Kita duduk bercakap dengan suami kat depan. Kita bukan main lagi bercakap. Suami buat tak tahu aja. Rasa apa? Ataupun kita duduk bercakap, nampak Zahir duduk bercakap dengan suami. Hati kita duduk kat lain. Kalau suami tahu apa terasa? Atau suami pula duk cakap dengan puan-puan bukan main lagi. Oh, nampak. Rupanya dia ni ada lain dalam hati dia kan. Tak payah cerita lah ya. Kalau puan-puan tahu, terasa tak? Terasa lah. Dan tu nak bagi tahunya Allah Ta'ala tu dia nampak dalam hati kita. Dia tahu dalam hati kita. Maka ketika itulah kita nak bagi tahu bahawa hati ni kena sentiasa bawa balik pada Allah. Untuk Allah. Ya? Jangan bagi hati kepada selain Allah. Apa makna lagi taubat? Ni panjang ni, rugi masa ni saya ni. Nak habis dah masa ni. Dia tak boleh lama sangat. Yang ni kita baca cepat-cepat aja.
Saya akhir-akhir ni kalau mengajar nak cepat khatam. Hari ni khatam. Kemudian apa lagi? Hati bertaubat. Hati yang tunduk. Ada hati manusia atas muka dunia ni, dia tak nak tunduk pada Allah. Dia tak nak patuh. Jadi hati dia hati yang berdosa. Okey, selesai di situ. Yang keempat, al-qalbul khaiful wajilu. Bila mana hati kita sentiasa ingat Allah, kita akan ada seketul hati yang takut lagi gementar. Al-khaif, takut. Al-wajil, gementar. Ya. Mana dalil Quran? Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang mukmin. Jadi kena ingat sungguh-sungguh ya. Satu perkataan yang dimulai dengan innama, selepas tu ada perkataan mukmin. Apa maksudnya? Sesungguhnya hanyalah orang beriman. Kalau kita buat satu soalan, siapa orang beriman? Orang beriman ni hanyalah. Selain ini tak? Itu maksud dia. Siapa mereka? Mereka itu adalah hanyalah allazina, orang-orang yang iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Bila disebut nama Allah, sekarang kita duk sebut Allah, atau orang baca Quran, kita dengar orang sebut kalimah Allah, bismillah, alhamdulillah, apatah lagi orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang beriman, kalau kita nak tahu kita beriman dengan sebenar-benar iman, hati kita gementar ketika itu. Dia payah juga kita nak hurai hati gementar. Pernah rasa gementar ya? Dalam hati. Bukan badan gementar. Yang tu demam apa tu? Demam kura-kura tu. Badan itu demam. Ni sehat, dia tak demam. Tapi hati dia rasa gementar dengan Allah. Gerun dengan Allah. Bila? Bila mana di saat disebut nama Allah kepadanya. Okay ya? Harap-harap gini tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar, kita tahu. Kita tahu. Habis macam mana nak dapat? Nak dapat tu ada dua cara. Saya selalu ulang di mana-mana. Ada dua cara. Satu cara atau cara pertama, doa minta dengan Allah sungguh-sungguh. Tuan-tuan pernah tak solat hajat minta hati? Pernah? Kenapa solat hajat? Nak minta hati. Nak minta hati? Hati yang sabar, hati yang ikhlas. Tu maksud dia. Bukan maksud minta hati lain. Boleh juga. Imam Ghazali pernah sebut, kalau hati kita dah hilang rasa, baca Quran dalam solat tak rasa, baca Quran tak rasa, dalam solat tak rasa apa? Tak rasa dekat dengan Allah, tak rasa takut dengan Allah. Okey, baca Quran pun tak rasa apa-apa, mulut duk cakap apa tapi hati tak rasa apa. Okey, pergi ke kubur. Pergi ke kubur, tengok depan mata, semua orang mati dah. Apa maksudnya? Maksudnya suatu hari nanti kita juga akan mati macam mereka. Tak rasa juga, tak rasa. Maka doa pada Allah, minta hati lain. Ya Allah, hati aku dah tak ada apa dah. Hilang rasa habis dah. Tak rasa takut, tak rasa gerun, tak rasa menyesal, tak rasa bersalah. Maka ya Allah, engkau tolong ganti dengan hati lain. Tapi harap-harap taklah sampai ke tahap tu lah ya. Tapi kalau hati kita nak sesuatu, ya Allah, hati aku ya Allah tak cukup sabar ya Allah. Engkau berilah kesabaran pada aku ya Allah. Hati aku ya Allah tak cukup takut padamu ya Allah. Tolong masukkan ketakutan dalam diri aku kepadamu ya Allah. Hati aku ya Allah tak cukup rasa apa? Rasa khusyuk ya Allah. Lama dah aku solat ya Allah. Daripada muda kecil-kecil dulu sampai hari ni ya Allah. Tak khusyuk-khusyuk ya Allah. Tolonglah jadikan hati aku hati yang khusyuk. Solat hajat. Minta dengan Allah. Itu cara pertama. Cara kedua, sebab cara pertama ni kadang-kadang mungkin lambat Allah bagi, mungkin cepat, mungkin Allah tak bagi, atau mungkin Allah bagi. Sebab apa? Sebab doa tu kan nak kena makbul. Kadang-kadang kita doa, kita minta sesuatu, tapi kita ni orang-orang yang tergolong dan golongan orang yang tak makbul. Kenapa tak makbul? Banyaklah sebab. Dosa itu, salah satunya sebab makan dan minum kita. Lepas tu makan dan minum kena teliti. Ya, jangan ikut suka nak minum, jangan ikut suka nak makan. Betul ya? Daging orang pun dia makan. Tu boleh faham tu maksud saya ya. Oh, sedap makan daging orang kan. Paginya, petangnya, siangnya. Tahu tak apa makna makan daging orang? Mengumpat. Selagi mana tak minta halal, dosa akan kekal dengan diri kita. Maka ketika itu macam manalah dosa yang banyak ni nak makbul doa. Macam mana? Itu kena ingat. Maka jalan yang kedua, cara yang kedua, kita kena doa pada Allah supaya Allah bagi kepada kita seorang murabbi yang mursyid. Dia yang akan latih kita, dia akan bimbing kita, dia akan tarbiyah kita, kerohanian kita ni. Lama kelamaan sabar makin bertambah, khusyuk makin bertambah, ikhlas makin bertambah.
Itu salah satu daripada perkara yang kita kena itu. Salah satunya ialah rasa gementar di saat nama Allah disebut. Okey, insyaAllah ya. Sebab tu orang azan ni, Bilal ni, dia kena belajar. Dia kena belajar. Bila mana dia belajar, maka cara melantunkan azan itu dengan lantunan yang betul, maka akan menusuk masuk ke dalam hati orang beriman. Ni dengar dia azan makin lena kita. Dia salah ke kita? Pula dah kan. Sebab tu azan subuh lain. Azan isyak lain. Azan isyak ni kalau tuan-tuan Bilal lah ya. Pesan pada Bilal. Azan isyak, dia kena baca lagu-lagu yang sedih. Azan isyak. Lagu sedih. Kenapa lagu sedih? Supaya orang tercetus di hati dia nak datang. Kerana mungkin itu kedatangan terakhir dia untuk dia solat di rumah Allah. Malam tu dia tidur. Tak ada lagi dia akan bangun selama-lama. Tapi kalau azan subuh kena keras. Ya, azan subuh ya. Kena kuat. Jangan pula azan subuh. Allahu Akbar Allah. Lena kawan tu. Contoh. Ya. Kena azan subuh kena keras. Ya, biar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar terkejut habis. Contoh ya. Jangan lain. Tapi kalau azan itu, tapi walau bagaimanapun nak bagi tahunya, apa saja bentuk azan, orang yang beriman akan gementar. Kalau dia tu tengah makan, dia akan makan cepat-cepat, dia pergi. Kalau dia tengah bekerja, dia akan berhenti dulu. Dia tengah meeting, dia berhenti dulu. Kalau dia tak buat apa-apa dengan azan, maknanya dia tak cukup beriman kerana dia tak cukup gementar dengan Allah. Dan mungkin hati dia hati yang lalai. Okay. Tapi tengok keadaan juga, tuan-tuan sekalian, murid tengah meeting, tiba-tiba tinggal gitu saja. Dia kena ada adab juga kan. Saya kena, tak boleh ni, saya kena berhenti ni, azan dah ni. Nanti dulu, kita tutup majlis dulu. Jangan ketinggal begitu, tak boleh, tak ada adab pula. Tapi walau bagaimanapun, nak tahu hati kita beriman atau tidak, dan kita benar-benar orang beriman, orang sebut nama Allah, sama ada kita dengar orang baca Quran, orang azan, orang berzikir, hati kita gementar. Nak baca semua ke ayat tu ya? Okeylah, kita ambil manfaat semua. Dia ada 3 ciri orang yang benar-benar beriman. Pertama, apabila disebut nama Allah, gementar hati mereka. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathun imana, bertambah keimanan kepada mereka dengan keimanan yang sedia ada. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Okey, insya-Allah ya. Dia kena duduk, dia kena penuh ke depan dulu, puan-puan ya, penuh ke depan. Sebab yang datang-datang lewat tu dia makin belakang. Saya bimbang sampai keluar. Tu. Jadi duduk depan. Depan. Dia saf ni pun okey ni. Saf ni. Sebab ni kan kuliah muslimah. Okey lah kan. Muslimin tak apalah, tepi-tepi kan. Terasa. Muslimah. Kita duduk belakang-belakang. Okey, kita minoriti nak buat macam mana? Ni duduk ke depan sikit. Sebab kawan-kawan kita yang datang tu dia makin ke belakang sikit lah. Tidaklah sampai keluar. Okey, selesai insyaAllah ya. Muka surat 18. Muka surat 18 tu kita baca sedikit huraian di situ. Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi ni seorang ulama tafsir yang mengarang kitab tafsir yang terkenal Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa makna Al-Jami'? Himpunan hukum-hukum Quran. Jadi kalau tuan-tuan, hukum-hukum yang ada dalam Quran maksudnya. Jadi kalau kita baca, dulu saya pernah mengajar tafsir ni di satu tempat. Seronok mengajar tafsir ni, contohnya dia bawa satu ayat. Ayat ni ada 10 perbahasan. Mudah kita faham. Dia bawa satu ayat, ayat ni ada 3 saja perbahasan. Dia bawa satu ayat, ayat ni ada 20 perbahasan. Rupanya subhanallah. Kita duk baca satu ayat, ingat satu benda tu aja yang ada dalam tu. Tadi 3 perkara kan. Rupanya bila mana dihurai, mungkin dia boleh pecah kepada 20 perkara. Tapi tak apalah, kita faham umum dulu. Maka Imam Qurtubi mengatakan, apa makna hati yang takut lagi gementar? Hati yang takut dan gementar ketika disebut atau mengingati Allah. Sama ada orang sebut pada kita Allah, atau nama-nama Allah, ataupun kita sendiri yang menyebut nama Allah. Cuba tengok hati kita rasa apa. Atau tak rasa apa. Ya, subhanallah, subhanallah, tak rasa apa. Alhamdulillah, tak rasa apa. Ni kita belum cukup sempurna sebagai seorang yang beriman. Mungkin iman kita kurang sempurna. Baik, ini disebabkan sebab apa? Disebabkan kekuatan iman.
Kenapa sampai gementar hati dia? Disebabkan iman dia tu kuat, ya, kepada Allah dan benar-benar menjaga hubungan dengan Allah. Seolah-olah dia berada di hadapan Allah. Seolah-olah dia sentiasa berada di hadapan Allah. Jadi salah satu cara lagi kita nak tahu, kuat tak hubungan kita dengan Allah? Ketika mana disebut nama Allah, gementar hati kita, itu kuat. Ya. Kuat tak iman kita pada Allah? Di saat kita sendiri pun menyebut nama Allah, hati kita akan terasa. Itu ketika itu memang hubungan kita rapat dengan Allah. Juga dikatakan hati yang tenang kerana mengingati Allah. Baik, dia begini. Yang pelik kita dengan Allah ni, tuan-tuan pun tahu ni, saya sebut benda yang kita ada sama, tok guru kita sebut. Allah ni, kita takut pada dia. Tapi bila mana kita dekat kepada dia, kita jadi tenang. Itu Allah. Tapi orang ni tuan-tuan, kalau kita takut dengan seorang-seorang ni, lagi dekat, lagi gerun kita. Lagi gementar. Baik kita cabut lagi. Allah tak. Allah tu kita takut, memang takut. Kerana apa? Dia boleh azab kita. Dia boleh matikan kita. Dia boleh buat segala-gala ke atas diri kita. Tapi kita kena dekat. Tapi di saat kita dekat, Allah bagi kepada kita sebuah ketenangan yang tak akan mungkin orang lain boleh bagi ketenangan. Boleh insyaAllah ya. Itu maksud Imam Qurtubi. Juga dikatakan hati yang tenang kerana mengasihi Allah. Ini kerana ianya kembali kepada kesempurnaan pada mengenal dan kepercayaan yang teguh pada hati. Kenapa hati tenang dengan Allah? Sebab sempurna kita mengenal Allah. Kenapa hati tenang dengan Allah? Sebab kepercayaan kita begitu teguh dan kuat kepada Allah. Yelah, kadang-kadang kita duduk dengan orang pun, yang orang kita percaya kan, rasa tenang kan? Duduk dengan suami, tenang kan? Ke akhir-akhirnya macam mana? Saya tanya soalan. Tak adalah Ustaz. Makin serabut adalah. Tu bukan masalah suami, masalah kita. Okey ya? Boleh salahkan suami. Suami cukup okey dah tengok ni. Semua okey. Tiba-tiba kita tak tenang. Tu bukan masalah. Dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana timbul satu masalah, sebenarnya punca bukan daripada orang lain, daripada diri kita. Tenang tu di mana? Tenang tu di hati. Hati kita, bukan hati dia. Apa masalah kita duk sibuk menyebabkan hati kita risau kerana dia? Hati kita tak senang kerana dia? Hati kita adalah hati kita. Dia buat apa pun, kita okey. Tak ada masalah. Kerana hati kita dengan Allah, bukan dengan dia. Boleh insyaAllah ya? InsyaAllah ya? Macam tu lah. Saya tak tenang lah. Saya tak tenang sebab apa? Sebab jiran saya. Apa masalah kita dengan jiran? Ikut dia lah nak buat apa pun. Kita ni jangan sesuatu lain memberi kesan dalam hati kita, jangan. Kecuali Allah. Ni yang kita duk belajar ni. Saya bukan apa, saya bawa contoh-contoh macam tu saja je, contoh tu, contoh lain pun banyak. Betul kan? Cuma saya nak fahamkan diri saya ni duduk baca ni, saya kena fahamkan saya. Ya, sebab saya yang akan tenang, saya yang akan bahagia. Puan-puan, sebab tu puan-puan belajar untuk diri kita, bukan untuk orang. Sebab ia akan tenang kita. Ia akan ingat Allah dalam hati kita. Ia akan khusyuk hati kita. Ia akan ikhlas hati kita. Sebab itulah kita pelik. Saya tak boleh nak tidur, Ustaz. Sebab jiran saya buat macam ni. Apa masalah jiran? Itu dia punya pasal dah. Dia buat apa pun itu dia punya pasal. Kita jangan letak dalam hati kita. Ya. Dah dia barang macam tu. Daripada kecil lagi dia macam tu. Ya ke? Biarlah ke dia. Doalah biar dia jadi yang baik. Atau sebenarnya bukan masalah dia sangat pun. Masalah kita yang tak tenang. Sebab kita tak ingat Allah. Kita lebih ingat dia. Itulah masalah kita sebenarnya. Okey ya? Alhamdulillah dah. Dah mula masa lapang pula. Tadi rasa risau. Saya tak senanglah dengan suami. Apa masalah suami? Saya tak tenanglah dengan isteri. Apa masalah isteri? Saya tak tenanglah dengan anak-anak saya akhir-akhir ni. Apa masalah dengan anak-anak? Dia baru nak bina kehidupan. Bagilah kehidupan pada dia. Kita ni nak mati dah pun. Yang kita duk campur masalah anak tu buat apa sampai kita risau? Masalah cucu. Biarlah cucu tu anak dia. Memang cucu kita tapi anak dia. Jangan fikir sangat. Betul ya? Duk sibuk dengan cucu. Padahal anak dia. Biar dia yang pula sibuk. Kita dah sibuk dengan dia dah. Kita sibuk pula dengan anak dia. Rugi masa kita. Sampai termenung, menangis. Kenapa? Cucu lama tak datang. Sedaklah cakap Ustaz tak ada cucu. Memang betul lah. Yang tu betul. Yang tu betul. Ada orang kata, Ustaz sedap dah cakap Ustaz. Ustaz ada cucu nanti, tunggu dah Ustaz. Ya dah, saya pun faham lah. Bukan nak cakap apa.
Jangan sampai sesuatu di luar mempengaruhi dalam diri kita. Akhir sekali derita kita kerana benda yang luar. Yang kadang-kadang tak kena mengena pun dengan kita. Betul ya? Duk tengok cerita Hindustan, menangis. La haula wala quwwata illa billah. Sedihlah dia tak dapat kahwin, ya Allah. Betul. Sedih. Padahal kawan tu duk naik kereta api, happy je dia. Menangis makcik-makcik tu. Dah lah. Kenapa kita benarkan sesuatu yang tak sewajarnya masuk sampai ke lubuk hati? Allah yang sepatutnya ada dalam diri kita. Okey, insyaAllah ya. Alhamdulillah. Yang kelima. Al-qalbus salim. Al-qalbus salim. Salah saya baca tadi. Al-qalbus salim. Yang ni dah banyak kali kita ulang ni ya. Hati yang bersih ataupun hati yang selamat. Salim ni dia banyak maksud. Bersih, selamat, sejahtera. Yang kita bagi salam tu. Selamat, sejahtera, aman, semua sekali. Baik, ada satu ayat Quran yang disebut di sini, surah Asy-Syu'ara. Ayat 88 dengan 89. Ada dua ayat kat sini. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ayat ni kita dah banyak kali ulang. Yaumun ada satu hari. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat pada anak-anak isteri kita. Hidup ni kita melalui hari-hari. Dan ada nama hari. Ya, hari ni hari Sabtu, besok hari Ahad. Itu satu bab. Ada lagi hari apa? Ada hari ibu, ada hari bapa, ada hari lahir, ada hari merdeka. Ada lagi tak hari? Ada hari akhirat. Jangan leka sangat ni. Sambut hari ni, sambut hari ni, sambut hari ni, sambut hari raya lah, hari itulah. Tiba-tiba lupa ada satu hari akhirat. Apa yang akan berlaku hari akhirat? Antaranya, la yanfa'u malun, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya. Malun, harta. Wala banun, juga tidak ada gunanya anak-anak. Kita dunia sekarang ni, ya Allah, kalau tak ada anak, ya Allah, rasa tekilan jugalah kan. Bukan tak redha, dah Allah takdir macam tu, nak buat macam mana. Ya Allah, kenapalah tak ada anak gini-gini. Okey lah. Tapi akhirat ni, kalau ada anak pun, tak ada guna. Kenapa? Illa melainkan. Bukan langsung tak ada guna. Tapi nombor satu yang apa? Yang dulu yang kena ada. Illa melainkan man, orang yang atallah, yang datang bertemu dengan Allah pada hari akhirat itu, biqalbin salim. Dia bawa seketul hati yang selamat, yang sejahtera, yang suci, yang bersih. Maknanya, kita hidup atas muka dunia ni, tolong pastikan hati kita tu betul-betul baik, betul-betul bersih. Sebab ini yang akan kita bawa akhirat yang paling Allah nak. Bawa anak boleh, tak ada masalah. Bawa harta balik akhirat boleh. Mana harta yang kita bawa untuk balik akhirat? Yang kita derma tu lah. Yang kita sedekah, yang kita derma, yang kita bayar zakat. Itu yang harta yang kita akan bawa balik akhirat. Anak yang mana yang kita akan bawa balik akhirat? Anak yang soleh. Tapi anak yang tak soleh pun bawa balik juga ke akhirat. Tapi membebankan kita. Tapi dalam banyak-banyak benda yang kita bawa apa lagi balik akhirat? Bawa pahala, bawa ganjaran. Tapi antara banyak-banyak benda yang Allah nak nombor satu sekali, bawa seketul hati. Ni tolong jaga ya. Kita pun sebenarnya tak tahu hati kita kat mana. Yang ada yang kita tunjuk kat sini, ni jantung. Tapi biasanya, hati tu ada perasaan. Biasanya tuan-tuan rasa kat mana perasaan tu? Kat sini kan? Biasanya. Ke rasa kat sini? Kat sini pening. Rasa pening sini. Kat kepala. Biasanya rasa sakit. Sakit apa? Rasa ikhlas, rasa marah, rasa sayang kat sini lah kan. Itu biasanya tunjuk di sini. Hakikatnya, wallahualam. Dia adalah roh. Walau bagaimanapun inilah yang akan dibawa bertemu dengan Allah. Hati bersih, hati suci, hati selamat, yang lain semua akan selamat. Tapi kalau bawa hati yang tak bersih, syirik, kufur, apa lagi? Takabur, yang lain tak payah bawa lah. Semua tak akan selamat. Baik. Kita baca di bawah tu. Hati yang bersih daripada ragu-ragu dan syirik. Apa makna hati bersih di sini? Bersih daripada ragu-ragu dan syirik. Sebab tu Quran, surah Baqarah ayat 2 kan? Zalikal kitab. La raiba fi. Jangan ragu-ragu. Quran tu jangan ragu-ragu. Ragu ni ada 3 tau. Satu ragu dengan lisan. Satu ragu dengan hati. Yang ni. Satu lagi ragu dengan perbuatan.
Ada orang dia bercakap menunjukkan dia ragu dengan Quran. Quran ni kalau kita ikut boleh berjaya ke? Ni dia ragu-ragu dengan lisan dia. Ataupun dia tak cakap dengan mulut. Allah tahu dalam hati dia ragu-ragu dengan Quran. Sebab tu berapa ramai lagi orang perempuan yang tak tutup aurat. Ramai tak luar sana orang perempuan muslimah katanya, muslimah. Mukmin, mukminah. Solat tak? Solat hari raya kan. Keluar rumah tak tutup aurat. You ni yakin tak dengan Quran? Yakin. Yakin apa? Kalau yakin tu di hati, maka di mulut bercakap, di perbuatan buat. Tapi tak buat ni. Kan tak cukup yakin. Ni hati tak cukup bersih. Ya. Yang ni memang bahaya dia balik akhirat nanti. Ragu-ragu ataupun syirik. Ya, dalam hati tu ada syirik, maka dia tak bersih. Samalah syirik, kufur, munafik dan sebagainya. Berkata Imam Sa'id bin Musayyab, ialah hati yang mana yang dikatakan selamat, hati yang selamat dan sihat, ialah hati orang yang beriman. Kerana hati orang kafir dan orang munafik adalah hati yang sakit. Selamat di sini juga dinamakan sihat, hati yang sihat. Sejahtera. Hati siapa sihat sejahtera? Hati orang-orang beriman. Hati orang kafir, hati orang munafik, hati yang sakit. Nampak sihat kan? Dia sedang sakit. Kalau dia sihat, dia akan beriman dengan Allah. Sihat ni salah satunya waras. Kan bahasa itu kan? Kita bahasa Melayu, waras tu akal. Bahasa sahabat-sahabat kita daripada apa? Orang Jawa kan? Waras tu sihat ya? Waras, waras. Sehat. Jadi ada orang ni tak waras, tak sehat. Apa yang tak sehatnya? Bukan badannya, bukan akalnya. Jiwa dalam dia tak sehat. Kalau dia sehat, dia kenal Tuhan yang sebenar. Tapi dia tak berapa sehat ni. Tapi dia ada makna kedua ke, Wak? Maknanya waras tu satu sehat, ke akal dia pun tak waras. Boleh juga begitu ya? Mana mungkin akal dia tak waras, atau badan dia tak waras, atau hati dia yang tak waras. Kalau dia waras, dia sihat betul-betul, dia kenal Tuhan pencipta dia. Sebab kalau tanya soalan, siapa yang cipta dia? Dia pun tak boleh bagi tahu. Kalau mak dia yang cipta dia, kenapa mak dia cipta kecil-kecil? Ciptalah besar terus. Kita ni kan, kalau Allah bagi kita peluang buat anak, buat sendiri anak, pula kan? Buat hidung, buat telinga, korek telinga biar ada lubang telinga, korek hidung biar ada lubang hidung. Kita pun kata tak nak lihat. Boleh buat sendiri? Tak boleh. Kalau boleh kita buat besar teruslah. Ni lahir-lahir menangis. Kemudian kecil, nak berjalan tunggu setahun baru boleh berjalan. Ya Allah, nak tidur pun susah dia ni kecil-kecil dulu ni. Okey ya? Kenapa tak buat besar? Bukan kita yang buat, Allah. Allah yang cipta. Bukan buatlah, cipta. Siapa yang besarkan? Allah juga yang besarkan. Ya. Sebab kita kadang-kadang kita bagi makan je. Lepas bagi makan, adakah kita tukar makanan tu jadi karbohidrat, jadi protein, jadi vitamin, jadi apa? Tak ada kita pun. Habis yang tulang jadi makin panjang, kita ke yang tarik? Tak ada pun, kita bagi makan aja. Yang kita bagi makan tu agak-agak boleh besar ke? Besar macam mana? Nestum masuk mulut hilang. Tapi boleh besar. Yang pelik lagi minum susu. Susu bukan makanan. Susu, cecair. Boleh besar. Siapa yang besarkan? Allah. Itu hati ni hati. Tak apalah yang mata nak tengok apa, tengoklah. Jangan tengok yang haram sudah. Nak telinga dengar je. Tak apa dengar, jangan benda. Mulut nak cakap. Tapi hati dengan Allah. Itu maksud dia begitu. Hati yang bersih. Hati yang sehat. Berkata Imam Ad-Dhahak. Itu baca Ad-Dhahak ya. Hati yang suci. Jadi salim ni boleh terjemah dianya bersih, dianya selamat, dianya sehat, dianya suci. Itulah hati yang Allah nak balik akhirat nanti. Kalau yang ni dah okey, amalan lain akan diterima oleh Allah. Baik, muka surat 19. Bila mana kita ingat lagi Allah, kita berzikir pada Allah, dia panggil al-qalbul layyin, hati yang lembut. Boleh juga terjemah layyin tu lunak. Maklin. Mak yang lunak. Okey ya. Mana dalil Quran? Surah Az-Zumar ayat 23. Ni saya belajar dengan Amrahum Tok Guru Haruddin dulu. Ayat Quran ni, saya dah bagi tahu, saya ulang lagi sekali ya. Kalau puan-puan nak beramal dengan ayat Quran,
salah satu kaedah beramal ialah tengok maksud dia. Kalau ayat tu cerita pasal apa? Pasal apa? Lapang dada. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Ayat tu kalau kita amal, memang dia boleh tenang dan lapang dada kita. Secara umum. Ayat tu pasal apa? Sakit kepala. Cerita pasal sakit kepala. Ayat tu dia adalah penawar kepada sakit kepala. Ayat tu cerita pasal sabar. Kita amal ayat tu, Allah anugerahkan sabar. Yang ni saya nak bagi tahu ni. Ayat ni ayat terapi kulit lembut. Puan-puan nak kulit lembut kan? Tak nak? Tu beli apa? Beli puan-puan pakai apa sekarang ni? Ya. Fair and Lovely. Ni tak ada dah zaman ni, tu zaman lama. Zaman puan-puan apa sekarang ni? Kita tak tahu ni tuan-tuan. Kita ni tak tahu ni. SK2. Tak, ni yang lama juga ni. Sebab saya mengaji dengan kita, lama. Apa yang baru-baru sekarang ni? Kuputih. Lama juga. Habis yang baru apa? Oh, tahu ya. Tak apalah. Pakai je lah apa pun. Mungkin lembut, mungkin tak lembut. Yang ni, ayat ni, dia dua lembut. Satu lembut kulit, dua lembut hati. Ni ayat ni. Tolong amal je lepas solat. Nak amal macam mana? Biasanya amalan khusus ni tuan-tuan sekalian nak amal boleh, tak nak amal tak apa. Nak percaya, tak nak percaya. Tak ada masalah. Ni ayat Quran yang cerita pasal kulit lembut. Jadi almarhum Tok Warudin dulu, saya mengaji dengan dia dulu. Walaupun tidak pengkhususan ayat ni. Dia bagi tahu umum. Salah satu cara beramal dengan Quran, kalau ayat dia menceritakan pasal ni, itu antara kelebihan dia. Banyak lagi kelebihan lain. Jadi ni antara kulit dia lembut dan hati dia lembut. Yang kita naknya bukan sekadar kulit lembut. Hati tu yang paling penting lembut. Ya, kulit lembut, hati keras buat apa? Ya, hati tak nak taat. Kulit bukan main lembut. Kemudian hati keras. Tak nak wuduk, tak nak solat. Yang ni kita tak mahu. Bacalah Fatihah sekali, selawat 3 kali. Selawat tu pun almarhum Tok Warudin ajar. Nak suruh, dah kulit tu lembut satu hal. Muka nak biar nampak ada aura. Betul kan? Biar suami tengok terbeliak biji mata suami. Ni suami terbeliak tengok yang lain tu tak mau. Sebab apa? Sebab kita tak jaga, tak ada amalan. Orang dulu ada amalan. Amalan ada dua. Satu amalan yang khurafat. Itu jangan. Yang apa? Apa tu? Susuk dan sebagainya. Itu jin tu. Ya, tengok, ya Allah, nampak 18. Rupanya 81. Betul. Zaman dulu jangan. Suami dia muda. Sebab apa? Suami dia nampak 18. Rupanya 81. Pakai susuk. Kita ada amalan kita. Salah satunya begini. Ni tajuk apa pula kita ni? Puan-puan ambil wuduk tu. Ni baru tu ambil wuduk. Jangan lap. Wuduk tu jangan lap tau. Kemudian biar dikering gitu. Salah satunya keluar daripada bilik air tu. Tadah macam ni. Air wuduk tadi. Biar dia dia tak ada mengalir lah. Dia ada bekas-bekas tu kan. Tak ada gitu. Biar dia mengalir sikit. Ada bekas-bekas. Baca antaranya selawat syifa. Kemudian sapu kat muka balik. InsyaAllah. Dia panggil apa tu? Petua lah. Petua. Bukan semestinya itu. Ya, petua. Buat boleh. Ada lagi doa yang kalau kita baca sebelum subuh, nanti saya bagi bulan depan pula. Sebab dah banyak sangat dah. Takut tak sempat nak amal. Yang tu ada satu doa baca sebelum subuh, bukan setakat wajah kita bercahaya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki bercahaya. Tapi jangan faham macam cahaya lampu tau. Ni gelap juga saya tutup lampu ni. Dia cahaya lain. Orang tengok, lain. Tapi ada amalan daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi baca dia panjang, tapi ada akhir itulah. Kalau kita nak baca panjang takut tak sempat, kita baca yang tu dulu. Amalan bercahaya. Ya, bercahaya. Allah. Ni ayat ni apa cerita? Kulit hati yang lembut. Allah atau Allah nazzala ahsanal hadis. Allah Ta'ala telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa perkataan yang paling baik? Kitaban, iaitu kitab Al-Quran. Tidak ada perkataan atas muka dunia dan akhirat yang paling baik ialah perkataan kalam Allah.
Iaitu untuk kita umat Nabi Muhammad ini Al-Quran. Mutasyabiha, yang mana Al-Quran ini yang serupa. Apa makna serupa? Yang mutu ayat-ayatnya sama. Ya. Nilai dia. Ni kena hurai lain lah ya. Tak apa kita baca tu. Masa ni lagi berulang-ulang. Ayat Quran ni kalau kita perhati, dia banyak ayat yang berulang-ulang. Tapi bab yang lain-lain. Satu makna. Satu makna lagi, berulang-ulang di sini ialah nama kepada suratul Fatihah. Surah Fatihah ni antara nama lain ialah Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Lepas tu satu hari paling-paling kurang kita ulang yang wajib 17 kali. Yang sunat, tengok masing-masing lah. Orang solat sunat banyak, duha, dia bukan solat 2, dia solat 8. Tu lagi banyak lah, dia ulang Fatihah. Baik, tak apa yang tu dulu. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Di sini. Gementar kerananya. Ya, gementar kerana baca Quran atau kita mendengar orang baca Quran. Apa yang gementar? Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dia kadang-kala kan, tuan-tuan pernah tak, puan-puan pernah tak? Masa kita duduk dalam dewan ataupun kita duduk di luar, kita dengar kori-kori yang baca Quran tu, kadang-kadang meremang bulu roma kita. Suara dia sedap. Dia ada suara ni, dia ada 2 ke 3 gitulah. Ada suara orang ni sedap. Tapi tak rasa apa. Dengar sedap di telinga kan. Tapi ada orang ni suara dia sedap tapi sampai menusuk ke hati. Ada lagi suara orang yang ketiga, sedap dan berhantu suara dia. Seram. Berhantu tu bukan maksud takut. Dia jadi, ya Allah, terpesona kita. Terngiang-ngiang suara dia. Lembut, sedap. Macam penyanyi-penyanyi tu kan. Tuan-tuan ingat penyanyi zaman dulu? Penyanyi zaman dulu ni, A, suara dia lain. B, suara dia lain. C, suara dia lain. Sedap-sedap semua ni. Zaman sekarang, dia tiru suara orang. Ya, zaman sekarang, minta maaf ya penyanyi-penyanyi yang ada zaman hari ni. Saya bukan nak remehkan you all. Tak adalah ya. Nak bagi tahu, suara, minta maaf lah. Saya peminat juga suara ni. Saya minat suara ni. Walaupun saya taklah sedap sangat suara, tapi saya suka. Macam minta maaf kita sebut. Datuk Siti. Dia memang sedap suara dia. Siapa dia? Amy Search. Kenal tak ni saya cakap ni? Nama apa lagi? P. Ramlee. Ni orang-orang sedap ni. Datuk Jamal Abdillah tu. Memang suara ni suara asli. Sedap suara dia asal. Allah bagilah tuan-tuan. Suara orang sekarang ni, dia tiru ni sikit, dia tiru ni sikit. Akhir sekali dia menyanyi dengan hidung. Tuan-tuan cuba dengar suara menyanyi itu sengau lah. Contoh. Tajuk apa dah kita ni? Tak cerita je supaya tak ada saya bawa puan-puan takut jauh sangat. Jadi nak bagi tahunya ialah dia boleh meremangkan bulu roma. Kadang-kadang kori-kori tertentu, subhanallah. Dia tarik tu meremang bulu roma kita. Ya, sedap. Kenapa? Baca Quran. Jadi Quran ni kalau betul dengan nada dia, dengan makhrajnya, dengan sifatnya, dengan lagu dia, memang berdiri bulu roma kita. Itu. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Kenapa? Kerana dalam masa yang sama kita gerun dan takut kepada Allah. Summa, kemudian bukan setakat kulit dia jadi gementar. Summa talinu juluduhum, kemudian lembut kulit-kulit mereka. Yang ni. Baca Quran ni, dia boleh lembut kulit. Wallahualam, tuan-tuan perasan tak perasan, puan-puan perasan tak perasan. Ya, nak banding dengan sebelum baca Quran, lepas baca Quran. Sebab kadang-kadang kita tak kisah sangat kan. Tapi benda tu berlaku. Lembut. Walaupun ada makna-makna yang akan datang nanti. Baik. Wa qulubuhum. Yang ni yang paling penting. Kita baca Quran bukan sekadar kita nak lembut kulit. Tak. Bukan sekadar itu. Nak juga. Yang paling penting, wa qulubuhum. Hati-hati mereka juga lembut. Lunak. Lunak tu dari sudut mana? Ila zikrillah. Lunak kerana ingat kepada Allah. Jadi maknanya di sini bila mana kita ingat Allah, hati kita ingat Allah ni banyak. Baca Quran ingat Allah, solat ingat Allah, zikir ingat Allah, maka kulit kita jadi lembut, bahkan hati kita lembut. Sebab apa? Berzikir kepada Allah. Yang ni dikatakan hati yang lembut. Walaupun dia apa masalah sekarang ni, apa saja masalah kadang-kadang, dia daripada hati lah. Kalau hati tu keras, tu bicara keras. Tindak tanduk dia keras.
Padahal ada benda-benda tak perlu keras pun. Betul ya? Ni semua nak kena nak tak perlulah ya. Orang Islam ni dia lembut. Sebab dia baca Quran. Dia solat. Bicara dia lembut, tingkah laku dia lembut, muamalah dia lembut. Boleh insya-Allah ya. Yang lain tu puan-puan baca sendirilah. Yang lain-lain yang ayat-ayat tu ya. Yang bawah saya nak baca. Imam Al-Qurtubi mengatakan apa makna lembut lagi lunak hati itu? Hati yang lembut untuk beramal dengan kitab Allah. Ini salah satu contoh lembut. Kalau kita nak tahu hati kita lembut tak, kita mudah nak beramal dengan Quran. Quran kata halal, kita ikut. Quran kata haram, kita jauhi. Ni Quran kata apa pun buat tak peduli. Memang hati dia hati keras. Hati degil. Lepas tu saya selalu cakap, minta maaf yang tuan-tuan. Bukan kita nak rendah-rendahkan kadang-kadang sebagai iktibar pengajaran. Ya. Kalau orang tu dah tak solat, tak tahulah nak kata hati lembut ke hati keras. Orang perempuan yang tak tutup aurat. Apa masalah you sebenarnya? Ya, Allah nak bawa you ke syurga dan nak bagi kat you cantik selama-lama. Jadi bidadari. Perempuan-perempuan dunia ni kalau dia taat pada Allah, balik akhirat bukan bidadari. Lebih cantik daripada bidadari. Dia jadi ketua kepada syurga tu. Yang lain-lain bidadari tu jadi pengikut dia. Dia boleh suruh. Tapi kenapa yang degil sangat? Kenapa yang keras sangat? Ya, bukan berat tudung tu, bukan berat sangat, bukan rasa nak runtuh kepala ni. Bukan apa pun. Tapi ada orang tak boleh, Ustaz tak selesa lah, Ustaz panah lah apa. Sekejap aja panah pun. Tapi orang lain elok aja tak panah. Tapi yang masalah, you kata panah, you duduk dalam aircon, takkan pakai tudung panah juga. Mana apa mana? Hati tu keras. Baik, nak tengok lama mana nak keras. Akhir sekali mati, bukan setakat kepala, sampai ke kaki orang tutup. Tu kan ada kartun-kartun. Akhirnya kau tutup juga minahnya, dia cakap. Kartun. Bila mana kawan tu mati. Kawan tu mati. Yang kawan tu pun tak elok lah, orang dah mati kan. Tapi dia mulut dia macam tu juga. Jadi kawan tu mati, dia pun kafan lah kawan tu. Dia pun kata, akhir sekali, engkau tutup juga minah ya. Tapi yang tak tahannya daripada kepala sampai ke kaki. Orang lain tutup kepala je sebelum ni. Apa maksudnya? Allah nak tunjuk kepada yang degil, akan sampai satu masa kamu tak nak tutup kan? Akan sampai satu masa bukan tutup, kamu akan dibungkus. Daripada kepala kamu sampai ke kaki. Tak nak kan? Tunggu. Allah ni sebenarnya dia boleh paksa je bila bila masuk je dia boleh paksa kita. Tak nak solat kan? Tak nak datang surau kan? Akhir sekali duduk depan pada imam. Ambil. Allah. Moga-moga Allah ampunkan kita semualah insya-Allah ya. Kita pun takut juga cakap gitu. Saya cerita sebelum ni kan, ada seorang ulama tu dia pergi solat jenazah. Ada seorang duduk tepi dia. Ni dah banyak kali saya ulang. Kadang nak ingatkan lagi sekali. Orang tu duduk tepi dia. Orang tu tanya, wahai ulama, siapa? Jenazah siapa tu? Ulama tu kata apa? Jenazah engkau. Terkejut dia. Apa ni jenazah saya duduk hidup ni. Okey, kalau engkau tak nak itu jenazah engkau, itulah jenazah aku. Kenapa pula jadi jenazah ulama? Sebagaimana kita lihat jenazah ada kat depan kita hari ni, itulah kita suatu hari nanti. Tak beza sikit pun. Maka tolong bayang bahawa itulah kita suatu hari nanti. Maka selagi mana nyawa yang masih ada ni berbaki sikit-sikit ni, jangan degil lagi dengan Tuhan. Ya, jangan cuba degil dengan Tuhan. Allah. Ni ada orang ni tak tahulah dia ni degil tak kat mana kan. Dengan mak pun degil, dengan ayah pun degil, dengan Tuhan pun degil juga. Dengan Nabi pun degil. Habis dia ni nak apa sebenarnya? Ini salah satu benda yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Jadi lembut untuk beramal dengan kitab Allah. Apa lagi Imam Qurtubi cakap? Dan membenarkan apa-apa sahaja ajaran yang ada dalam Al-Quran. Yang ni pilih separuh, yang ni terima, yang ni tak terima, yang ni tolak, yang ni ambil. Ni apa masalah ni? Dunia hari ni macam tu lah. Dia rasa selesa dengan dia kan. Quran cakap tu betul dengan dia. Menguntungkan dia, dia ambil. Kalau Quran tu tak menguntungkan dia, dia tolak. Ni hati yang degil. Yang keras. Apa lagi maksud dia? Hati yang lembut. Juga dikatakan hati yang lunak untuk mengingati kepada Allah, iaitu kepada Islam. Itu kata Imam Qurtubi. Hati dia lunak, lembut untuk ingat Allah. Apa makna salah satu ingat Allah? Bila mana ingat Allah, kena hidup mengikut apa yang Allah nak. Bukan kata ingat Allah, pada cukup. Tak. Kena solat. Ingat Allah, kena puasa. Ingat Allah, kena baca Quran. Ingat Allah, kena jaga halal haram. Mudah ceritanya, ingat Allah, ingat Islam. Kerana Islam lah yang mengajar kita solat, puasa dan sebagainya. Itu maksudnya. Ni berzikir.
Zikir, ingat Allah. Masjid tak pergi. Ni zikir apa? Contoh, zikir bukan maknanya banyak. Aurat tak tutup. Apa? Jadi benda ni bukan ni. Orang yang banyak ingat Allah, mesti. Dia tak baca cerita lah, tuan-tuan sekalian. Okey, masa kalau kira-kira dah habis dah. Macam mana ni agak-agak ni? Macam baru mula je mengaji kan? Tapi dah habis dah. Dah habis. Wallahu a'lam. Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Nanti alim pula. Ada soalan tak? Kalau ada. Tapi kita mula lewat tadi kan? Ya? Oh, ya. Minta maaf. Ada soalan yang minta saya jawab melalui WhatsApp. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ada 2 soalan. Ya, kalau tuan-tuan ada soalan nak mesej pun boleh, nak tanya terus pun boleh. Soalan pertama, dalam hidup seharian ada ketikanya kita rasa sebab secara tiba-tiba, masa itu juga kita tak beremosi. Apa maksudnya tak beremosi? Sebab tu emosi ya. Perasaan, ya. Maksudnya? Oh, ya. Maknanya tak, masa tu kita tak, maknanya tak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba sebab. Dia gini, puan. Kalau kita selalu buat rutin, kalau bahasa mudah dipanggil wirid. Wirid ni, dia himpunan zikir. Antara wirid lepas solat. Ada orang wirid dia apa? Dia baca lepas solat tu dengan ayat Qurannya, dengan istighfarnya, dengan tasbihnya. Itu satu. Satu lagi ada orang dia wirid dengan baca Quran. Tiap-tiap pagi dia baca Quran. Atau tiap-tiap maghrib dia baca Quran. Wirid ni, dia akan datangkan kepada kita kesan. Apa kesan dia? Nama kesan itu ialah warid. Sesuatu yang datang kesan setelah kita berwirid. Atau berzikir. Kerana wirid itu himpunan zikir. Okey. Maka, yang datang kepada kita itu dinamakan hal. Apa makna hal? Sesuatu yang perubahan pada diri, jiwa dalam kita. Sebab tu ada waktu, tak ada masalah apa. Tiba-tiba rasa sebab nak menangis. Tambah-tambah pula, datang pula ingat pada Allah. Padahal ingat pada Allah tu bukan kita, kalau kita sakit ingat Allah tu lain. Kalau kita ada hajat, ingat Allah tu lain. Tapi kadang-kadang tak ada hajat, tak ada apa. Duduk okey macam ni. Kadang-kadang duduk sembang dengan suami, duduk sembang dengan anak-anak, duduk dengan kawan-kawan. Kadang duduk seorang-seorang, duduk siram bunga. Tiba-tiba dia datang sebab. Kemudian ingat Allah. Itu dia panggil warid. Hasil yang datang setelah kita beribadah. Khususnya ibadah zikir. Atau anugerah daripada Allah. Kadang-kadang tak ada apa pun. Tak ada orang cakap apa-apa kepada kita. Rasa lapang, rasa tenang. Ada tak? Ke selalu sebab? Yang sebab tu ialah hal yang datang dalam bentuk kesedihan. Ada juga hal yang datang dalam hati kita dalam bentuk ketenangan. Kalau orang datang puji kita kan, orang rasa lapang. Orang datang bagi benda kat kita, hadiah yang rasa lapang. Ini tak ada apa ni. Kita duduk, kita pun tak ada ingat siapa-siapa pun. Kadang-kadang dia rasa, ya tenangnya, luasnya dunia ni. Allah campak hasil daripada kita berzikir dan berwirid atau beribadah. Itu satu. Tapi dia kadang-kadang dia sedih. Kadang-kadang dia suka. Kadang-kadang dia rasa sempit dada. Tak tahu nak pergi mana kita ni. Dunia jadi sempit. Kerana Allah nak bawa kita kepada Allah yang lebih luas kehidupan kita nak banding dengan dunia yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang dia rasa hebat kan. Dia rasa hebat atas muka dunia ni. Kemana dia tak pergi? Ustaz, I dah pergi semua dah. Saya kata belum. Saya dah pergi UK, semua dah pergi. Asia, semua saya pergi. Asia Tenggara saya pergi. Europe saya dah pergi. Belum. Ada satu tempat belum pergi, alam barzakh. Maaf, kita cakap, kerana alam barzakh itu jauh lebih luas daripada dunia. Apa bandingan dia? Dulu tuan-tuan ingat tak masa duduk dalam kandungan mak? Ingat lagi tak? Tak ingat? Sama lagi tu. Kandungan mak banding dengan dunia, berapa kali ganda? Tak terbanding. Begitulah dunia dengan alam barzakh. Dan begitulah bandingan alam barzakh dengan akhirat nanti. Kita duduk dalam perut mak kita dulu kan. Bila mana kita lahir di dunia, ramainya mak-mak.
Ni, ramai. Manakala kita masuk alam barzakh, sama lebih luas dia macam tadilah. Di akhirat lagi. Maknanya hidup ni masih jauh perjalanan. Sebab apa? Sebab tu Allah bawa kadang-kadang jiwa kita sempit berada di dunia. Sebab Allah nak bawa kita kepada alam yang lebih luas. Kadang-kadang Allah buat kita sedih. Kerana suatu hari nanti Allah nak gembirakan kita segembiranya di akhirat. Maka di saat sedih, nak menangis, menangis je lah. Ya? Tak sempat dah nak menangis akhirat, tak ada menangis dah. Jadi siapa-siapa nak rasa menangis sekarang. Akhirat tak ada lagi menangis. Tapi selepas menangis tu biasanya rasa apa? Allah rasa lapar. Betul ya? Lepas tu rasa nak menangis, menangis cepat-cepat. Jangan tahan. Jangan tahan. Tak. Lepaskan semua sekali. Tapi jangan depan orang lah. Pandai-pandai dah cari tempat. Nanti menyusahkan orang. Jangan susahkan orang sebab kita menangis. Kita menangis diam-diam dalam bilik kita. Nanti suami tengok, apa hal pula you ni? Kan air baru bagi gelam emas. You menangis pula dah, tak adalah. Yang belum bagi lagi belum. Tapi nak kita punya, air baru beli you kat ni. Air baru bagi you ni. Ni menangis apa? Tak apa, tak ada masalah. Nak menangis je lah. Kenapa? Kerana di saat akhirat nanti tak ada lagi waktu menangis. Rasa dulu kat dunia ni. Susah. Okeylah. Susah dulu kat dunia. Kenapa? Kenapa Allah susahkan dunia? Supaya Allah bagi kita nikmat senang akhirat sesenang-senangnya. Mana tahu senang? Sebab kita pernah susah di dunia. Itu soalan tak habis lagi. Jadi ceramah pula. Yang kedua, ada masa apabila disebut nama Nabi. Ini memanglah puan-puan ya. Ada waktu-waktu bila mana disebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi, kita rasa sedih, rindu, rasa nak terbang je ke Madinah. Apakah Nabi juga rasa rindu pada kita? Ya, benar. Nabi ni merindui kita, menyayangi kita, mencintai kita sebelum kita lahir lagi. Tak pernah berlaku dalam hidup kita ni, kita rindu pada seseorang yang tak ada. Kenapa termenung rindu Ustaz? Rindu kat siapa? Rindu kepada orang yang belum lahir. Ini masalah. Tapi itulah Rasulullah. Betapa dia cinta pada kita, dia rindu pada kita sebelum kita lahir lagi. Maknanya di saat disebut nama Nabi, kita rasa rindu. Memang betul Nabi sedang merindui kita. Dan rindu kepada Nabi ni wajib. Rindu terbit daripada cinta. Bila mana ada cinta, ada rindu. Maka bila mana ada rindu, rasa sedih, rasa sebab, rasa nak menangis. Itu biasa. Ya, ada seorang tu dia jumpa saya kan, ada satu tempat. Ni yang terakhirlah saya cerita untuk hari ni. Dia tak datang masjid. Kemudian dia cakap kat saya, dia kata, Ustaz, saya tadi saya duduk kat rumah. Saya dengar Ustaz mengajar daripada rumah. Saya tak datang. Kemudian saya tersentuh dengan apa yang Ustaz cakap pasal Rasulullah. Jadi saya pun buat keputusan, saya nak turun daripada rumah saya nak jumpa Ustaz ni. Siapa Ustaz ni? Dia kata. Siapa Ustaz ni? Sebab saya cakap satu benda, sampai dalam hati dia. Siapa Ustaz ni? Dia pun datang. Lepas tu dia cakap, Ustaz, boleh saya nak peluk Ustaz? Orang lelaki ni ya. Orang lelaki. Saya kata boleh. Dia pun peluk. Dia peluk, dia menangis. Dia menangis. Dia kata, saya rindu pada Rasulullah. Dia kata, sebab Ustaz cakap tadi saya rindu pada Rasulullah. Tapi dia cerita ada satu benda yang cukup menarik dah. Dia kata, Ustaz, ada kadang-kala saya masuk ke dalam hutan. Saya masuk ke dalam hutan, dalam semak-semak yang tak ada orang. Masa tu saya meraung sekuat-kuatnya, saya menangis sekuat-kuatnya. Kerana saya tak mampu menanggung rindu pada Rasulullah. Rasulullah. Jadi maknanya, ada orang atas muka dunia ni, kerinduan dia kepada Rasulullah begitu sekali kuat. Maka itu satu anugerah yang Allah beri kepada kita. Kenapa? Kerana memang benar bahawa Rasulullah sentiasa, tak pernah satu saat pun Rasulullah tak pernah rindu kepada kita. Itu satu benda yang, kalau berlaku benda gitu, sujud syukur pada Allah dan minta dengan Allah, ya Allah, engkau kekalkanlah kerinduan. Minta dengan Allah, ya Allah,
Engkau rezekikanlah ke dalam hati kami rasa cinta, rasa rindu, dan Kau kekalkan kerinduan kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah sedikit lah. Jadi yang akak tanya tadi maknanya memang benar apa yang sedang berlaku. Ha. Jadi kita setakat tu dahululah insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam